Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am hoping everybody is doing fine. Semuanya sihat-sihat kan? Okay, so for this section, okay, kita akan cover 3 perkara. Increment, decrement dan juga negate. Okay, I will try my best untuk make the video shorter compared to the previous video. Sebab mak baru je balik daripada hantar student pergi ke hospital. Student mengadu dengan mak, kalau every subject tu mak, kita ada video. Every subject ada berapa chapter, ada berapa video yang kita orang nak dengar. Memang lost mak, dia cakap macam tu. Okay, so I will try to make this video shorter so that you won't lost, okay, as being, apa orang kata, complain by your friends, okay. So, dan topik yang untuk kali ni pun taklah begitu susah. So, mak rasa kita boleh laju sikit lah. Okay. Alright. So, untuk increment dengan decrement, dia sedikit special kerana dia hanya mempunyai satu operand sahaja. So, bila dia ada satu operand sahaja, bermaksud itulah operand yang kita buat operasi terhadapnya dan itu jugalah operand yang kita simpan data ke dalamnya. Okay, so kita ada dia punya syntax dekat sini. Increment kita pakai INC, destination. Kalau decrement kita pakai DEC, destination. Okay, so kalau dalam awak punya subjek programming, ingat tak yang mana awak ada I++ dengan I-. So sama, I++ ni kita pakai increment, kalau I-, kita pakai decrement. Bermaksud kalau increment kita tambah 1, kalau decrement kita tolak 1. Alright? So the destination may be an 8 or 16-bit register atau memory. Bermaksud awak tak boleh nak buat increment 0A, tak boleh. Kenapa? Sebab 0A ialah immediate value. 0A bukan register, 0A bukan memory. So, dia akan menjadi invalid statement. Okay. And then, apa beza mak increment dengan decrement dengan tambah dan tolak? Sama, tambah dan tolak awak masih lagi boleh tambah 1 dan awak masih lagi boleh tolak 1. Cumanya perbezaannya, if you are using increment and decrement, the process will be faster. Okay, so they should be used whenever it is practical. Okay, satu lagi perkara yang awak harus ambil tahu tentang increment dan decrement ialah all flags are affected kecuali carry flag. Okay, kalau addition, kalau subtraction, dia akan affect 6 flags. Tetapi di bawah increment, di bawah decrement, dia hanya akan affect 5 flag sahaja. Bermaksud carry flag tidak terlibat. Okay? Alright. So this is an example lah. Okay, kalau misal kata increment AL, ada dekat sini ada AL, bermaksud ianya ialah 8-bit register. Kalau decrement BX, bermaksud ianya ialah 16-bit register. If dia ada increment memory byte, so dia akan increment memory operation. Okay, so this is the program yang ada dekat dalam awak punya Assembly Language Handbook, page 45. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, count DB kosong, bermaksud dia menggunakan
declaration dengan variable count. So at this moment, nilai dalam variable count ialah 00 dalam hexa. Kemudian dia ada move BL10. 10 ialah nilai dalam decimal sebab dia tidak ada radix H. So bila kita move BL, bermaksud dalam BX tu 1, 2, 3, 4, kita ada BH dan kita ada BL. 10 dalam decimal ialah 0A dalam hexa kan. So kita pun letak 0A untuk BL. BH kita kekalkan 00. Kemudian kita ada move AX 100. Again, 100 itu ialah nilai dalam decimal. Awak tekan kalkulator awak. Dalam decimal 100, nilai heksanya ialah 64. Okey. So, bermaksud dalam AX register, okey, kita akan masukkan 0064. Okey. Dan because of the instruction, okey, ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga ni, okey, hanya melibatkan move dan hanya melibatkan declaration, bermaksud all the status flags are not affected. Sign flag awak kosong, zero flag awak kosong, overflow flag awak kosong. Apa lagi? Carry flag awak kosong. Parity flag awak kosong dan juga auxiliary flag awak kosong. Okay. The next one, kita pergi kepada increment BH. Kita tengok asal-asalnya BH kita ialah 00. 00 tambah 1 jadi 1, betul? Bermaksud nilai BX kita ialah 010A. Kemudian yang kelima, kita ada increment AX. AX kita ialah 64. 64 tambah 1 jadi 65. So nilai AX ialah 0065. Okey. Kemudian yang nombor 6, kita ada increment count. Sebelum ni count, nilai kita ialah 00. Bila tambah 1, kita akan dapat nilai count itu bersamaan dengan 01. Kemudian yang ketujuh, kita nak decrement AL. AL ialah 65. Kita nak decrement, tolak 1, bermaksud dia akan kembali kepada 0064. Dan yang terakhir, kita ada decrement BX. BX ialah 010A. Tolak dengan 1 akan jadi BX awak ialah 0109. Okay. So, jadinya awak boleh tekan kalkulator. Tak ada masalah. Usually untuk increment dengan decrement, kita jarang nak gunakan ataupun kita jarang nak tanya tentang status flags. However, sekiranya ditanya, kaedahnya masih lagi sama. Okay, awak tengok ada carry daripada bit 7 pergi pada bit 8. Awak tengok ada tak carry daripada bit 3 pergi pada bit 4. Awak tengok ada tak overflow ataupun tidak. Masih lagi within range ataupun tidak. Semuanya sama. Okay. Alright. So, ini pun Mak rasa it is just a review question. Okay. Boleh. Dan ianya pun ada dekat muka surat 47. Okay. So, 47 dia ialah review question. Kan? So, bila awak ada move AX 10.
Se-10 ni dalam desimal kan? Okey, 10 dalam desimal heksanya ialah A. Jadinya awak akan dapat nilai AX ialah 000A. Okey, lepas tu semua ni lah. Sign flag kita kosong. Zero flag kita kosong. Overflow flag kita kosong. Carry flag kita kosong. Parity flag kita kosong. Dan auxiliary flag kita pun kosong. Kemudian kita nak increment AX. Bermaksud dekat sini 000A dalam heksa nak tambah dengan 1 dalam heksa. A tambah 1 kita dapat B. Sebab A kan 10. 10 tambah 1 11. 11 kan B. Okay. So dekat sini 000. Kita dapatlah jawapan kita yang kita simpan juga di dalam AX ialah 000B. Okay, bila increment ingat hanya 5 flags yang terlibat. So jadi sekarang ni, okay, mak dah silap patutnya kita buat lagi. 000, sini ialah 0. 000, sini ialah 0. 0000, sini ialah 0. 1010, sini ialah A. Nak tambah dengan 1 kan? So 1 ni bersamaan dengan 0001 lah. So sini 0000, 0000, 0000, dan juga 0001. Okay. So kita pun buatlah tambah 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0, 0. 1 tambah 0, 1. Dekat sinilah yang kita dapat B. Dekat sini kita semuanya dapat 0. Kan? 0 tambah 0, 0 lah kita dapat kan? Okay. So jadi, bila kita dah pergi dekat increment, okay, kita tengok kita punya sign flag. Sebab dia ialah 16 bit, bermaksud untuk sign flag kita akan melihat kepada bit yang ke-15. So, bit yang ke-15 ialah 0. Kemudian kita melihat kepada zero flag. Jawapan awak bukan semuanya 0. So, apabila jawapan awak bukan semuanya 0, bermaksud zero flag kita 0. Kemudian overflow flag. Kita dapat jawapan kita 11. Bermaksud 11 tu dia masih lagi within range. Okay, dia masih lagi within range sebab dia ialah nombor positif kita ambil sehingga 255. So, bila dia within range, bermaksud overflow flag ialah 0. Okay, carry flag tidak terlibat. Okay, parity flag. Okay, kita kira parity flag kita. 1, 2, 3. Bilangan 1 dalam result ada 3. 3 ialah odd number. Odd number menunjukkan parity flag kita ialah 0. Dan yang terakhir ialah auxiliary flag. Awak tengok ada tak carry daripada bit 7? Di bit 7 nak pergi kepada bit 8. Jawapannya tak ada. So, bila tak ada, kita punya auxiliary flag menjadi 0. Okay, so itulah maksud mak. Awak tambah macam biasa and you decide, you identify the flag pun macam biasa. Cuma bezanya increment dengan decrement ni, dia tidak melibatkan carry flag. So, hanya 5 flag sahaja yang terlibat. Okay. Right. So, ni again another review question. Muka surat 47. Okay. So, kalau kita tengok dekat sini, mula-mula kita ada move AX 1B.
So, kita ada AX, kita ada 4 digit dalam AX, tapi kita ada 2 digit je kan? So, kita akan penuhkan yang belakang. 1B, dekat sini kosong, dekat sini kosong. Kemudian, kita nak decrement AX. Bermaksud 001B nak tolak dengan 1. Kita dapatlah 001A. Dapat jawapan kita kat sini, nilai kita AX kita ialah 001A. Dan seterusnya dia nak tolak dengan tolak AL. So, 1A nak tolak dengan 1. A kan 10. 10 tolak 1 ialah 9. Dekat sini dapat 9. Dekat sini 1. Jadi, dalam AX awak, kita akan simpan. Okay, ini ada AH. Ini ada AL. Kita simpan dalam AL. Nilai kita ialah 9. So, apa nak tulis dekat AH? Kita kekalkan 00. So, sama. Caranya sama. Tolak sama, tambah sama. Okay, so jangan kelirulah. I don't think you should have a problem with that. Okay. The next part ialah negate. Negate pun senang. Taklah sesusah mana. Okay. Negate ataupun NEG. Alright. So, negate ni apa? Negate ni sebenarnya dia akan performs 2's complement. Okay, negate. Ada yang sebut negate, ada yang sebut negation. Tak kisahlah. Okay, tak kisahlah mana-mana. Okay, negate boleh, negation pun boleh. Okay. So, pun sama macam increment dan decrement, yang mana negate hanya ada satu operand sahaja. Okay, so kita akan buat negate punya operation terhadap destination dan kita akan simpan di dalam destination juga. Dan destination hanya boleh sama ada register atau memory. Kalau awak buat negate AX, betul. Awak buat negate PH, betul. Awak buat negate total. Contoh, awak pakai memory, betul. Betul. Tapi awak tak boleh nak negate 50 dalam hexa. Tak boleh. Awak tak boleh nak letakkan immediate values. Sebab tu the negate instruction cannot take immediate value sebagai destination. Okay. So basically, when you do your negation ataupun bila awak menggunakan negate, apa yang dia buat, dia akan reverse the sign of the destination operand. Kalau destination tu asalnya nombor positif, dia akan membawa kepada result nombor negatif. Sekiranya nilai di dalam negate itu ataupun nilai di dalam destination ialah nombor negatif, bermaksud akan menghasilkan resultnya ialah nombor positif. Dia akan reverse. Kan? Ingat kan kita gunakan kita punya 2's complement untuk special care untuk nombor negatif sebab dia tukar daripada nombor negatif jadi nombor positif. Nombor positif dia akan tukar jadi nombor negatif. Okay. And negate instruction dia akan affect kesemua status flag. Sama macam addition, sama macam subtraction. Dan sekiranya 0 is negated, the result akan kekal menjadi kosong. Okay. So, ini ada dekat dalam awak punya muka surat 46. Okay. Jadi, kita ada move BL 100. Okay. 100 ni dia bukan dalam hexa tau. Dia dalam
decimal. Sebab tu awak tekan calculator, awak dapat 64. Dan 64 ni awak simpan di dalam BL. That's why kita dapat nilai BX kita ialah 0064. Kemudian kita nak negate BL. Bermaksud kita nak buat 2's complement bersifat 8 bit. Jadi kita pun buat. Kita ada 6 kan? 0110 ini ialah 6. 0100 ini ialah 4. So kita punya first complement, 0 jadi 1, 1 jadi 0. Kita pun buatlah 1001, 1011. Dan untuk kita buat 2's complement, tambahkan dengan 1. 1 tambah 1, 0 carry 1. 1 tambah 1, 0 carry 1. 1 tambah 0, 1. Kemudian 1 dekat sini. Sini 1001. Di sini membentuk 9. Di sini membentuk C. Sebab kita dapat nilainya ialah 12. Kita dapat dekat sini 9C. Masuk dekat dalam BL. Sebab BL ialah kita punya destination. Kemudiannya because of kesemua status flags affected, okay, kita pun buat kita punya sign flag. Okay, sign flag kita akan tengok kepada yang paling kiri, bit yang ke-7. So, bit yang ke-7 ialah 1. Bermaksud sign flag kita ialah 1. Okay. Kemudian, alright, kemudian untuk zero flag awak tengok. Adakah jawapan awak kesemuanya kosong? Tidak. Jadi awak punya zero flag ialah kosong. Kemudian, okay, kemudian carry flag. Okay, so carry flag, okay, dekat sini ada satu lagi penambahan yang mana perasan tak awak melakukan operasi 2's complement. So, apabila awak melakukan operasi 2's complement secara automatik, carry flag awak dan auxiliary flag awak menjadi 1. Okay, so ini ialah info tambahan. Bila awak buat negate, awak melakukan operasi 2's complement. Jadi, bila awak melakukan operasi 2's complement secara automatik, carry flag menjadi 1 dan overflow flag, carry flag menjadi 1 dan auxiliary flag juga menjadi 1. Kenapa? Sebab auxiliary flag ialah anak kepada carry flag. So, the next kita nak kira kita punya parity flag. Okay, so parity flag kita tengok kita punya jawapan, kita kira bilangan 1. So, kita ada 1, 2, 3, 4. 4 ialah even number. Apabila even number bermaksud parity flag kita menjadi 1. Okay. Kemudian yang last kali kita ada kita punya overflow flags. Okay, so usually kita tak ada masalah overflow pun. Kenapa kita tak ada masalah overflow? Sebab kita punya jawapan 9C ni kita muat nak masuk dekat dalam register BL. So, bila kita muat nak masuk dekat dalam register BL, bermaksud kita tak ada overflow lah. So, overflow akan jadi kosong. Okay. So, that's why mak kata increment, decrement dengan negate dia simple. Selalunya student tak ada masalah. Tapi nanti selepas ini insya-Allah untuk darab dan bahagi mak akan buat live session sebab darab dan bahagi tu agak kritikal dalam antara topik yang kritikal dalam assembly language.
Lepas tu kita ada boolean. Mak rasa boolean mak boleh videokan. Okay, boolean mak boleh videokan. Kemudian kita nak pergi kepada shift and rotate. Shift and rotate, kita tengok keadaan, okay. Kalau perlu video, kita video. Kalau boleh live, kita live. Tapi yang bahagian belakang ni, yang ada jam dengan loop, memang selalunya mak akan buat live session. Sebab itu pun antara subtopik yang mencabar dalam assembly language. Sebab awak ada jam. Jam tu sama dengan selection, sama dengan if else dalam programming, dan awak ada loop. Okay, so dia kena berhati-hati dekat situ, because usually soalan yang berkaitan dengan loop, soalan yang berkaitan dengan jam, markahnya banyak. Alright? Okay, so I think, okay, ni more review exercises, okay. Mak tidak berniat untuk nak cover dalam video ini. InsyaAllah kita akan cover dalam live session. Okay, so sebelum awak pergi kepada lab test nanti, InsyaAllah mak akan introduce, mak akan exposekan awak dengan bentuk-bentuk soalan semasa lab test nanti supaya awak tidak terkejut. Okay, so I think that would be all for this video. Kita dah cover increment, kita dah cover decrement, dan kita dah cover negate. So, all the best to you. Jangan mengantuk tengok video mak. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.